Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai semua. Video ini dibuat untuk terutamanya pelajar semester 5 di mana subjek project management dan fokus kepada chapter 6 iaitu construction planning and schedule. Jadi diharapkan semua bersedia. Jom kita start. Alright, untuk chapter 6 ini iaitu construction planning and schedule, kita akan belajar berkenaan dengan planning dan schedule dalam bidang construction. So, apakah itu planning dan schedule ni? Adalah kata perancangan pembinaan. Contohnya sebelum lakunya pembinaan, so kontraktor mesti ada planning, perancangan macam mana dia orang nak buat pembinaan. Adakah dia kena buat foundation dulu ataupun dia tiba-tiba je terus buat tiang tanpa ada foundation, boleh tak boleh? So dia kena ada planning tu dulu. Dan apa yang masukkan ialah dengan schedule ialah apa yang dirancangkan itu mengikut tak apa yang di planning. So sebab apa yang perlunya mengikut planning? Sebabnya kita nak make sure construction atau pembinaan itu dijalankan mengikut tarikh timeline yang dikehendaki. Itulah sebut sedikitlah penerangan untuk chapter 6 ini. Jadi untuk work schedule ni dia terbahagi kepada beberapa work schedule lah. Yang pertamanya ada Bachat, Critical Path Method dan satu lagi menggunakan software itu Microsoft Project. Yang saya akan ajar dalam video ini iaitu video part 1 ini ialah under kategori Critical Path Method ada dua iaitu PDM dan ADM. Yang saya akan memberi fokus ialah ADM iaitu Arrow Diagram Method. Tapi dalam video part 1 ini saya akan ajarkan secara basic dahulu bagaimanakah ADM ini berfungsi. Diharapkan semua boleh bersedia dan fokus dalam video ini. Ini adalah contoh aktiviti yang disediakan oleh pihak kontraktor. Antaranya aktiviti yang dicadangkan sebelum pembinaan ialah setting out and excavation, footing, ground beam, slab, column dan seterusnya. Dan di sini juga ini adalah list aktiviti dan seterusnya kita tengok ada beberapa lagi kolom iaitu ada schedule period, ada successor dan ada actual period. Untuk schedule period dan actual period ni kita abaikan dahulu kerana video part 1 ni saya akan ajar basic tentang ADM yang seperti saya terangkan tadi. So kita cuba tengok untuk successor. Apa itu successor? Dalam aktiviti ni dia ada dua satu successor, satu predecessor. Satu predecessor, satu adalah successor. Apa benda dua-dua ni? Okey, kita bayangkan dalam bahasa mudah, saya cerita dalam bahasa mudah. Anda bayangkan diri anda di tengah-tengah. Predecessor ialah siapa sebelum adanya anda, siapa yang sebelum anda. Contohnya, sebelum awak adalah ayah awak ataupun ibu awak. Successor ialah siapa selepas awak. Maksudnya selepas awak nanti siapa yang mengganti awak? Mungkin ialah anak awak. So predecessor ialah sebelum diri awak, successor ialah selepas diri awak. Ini ialah penerangan metafora, penerangan basic lah orang kata dalam kita kaitkan dalam pembinaan. Kita tengok balik dalam ni. Ini adalah list aktiviti yang disediakan oleh pihak kontraktor. Dan di sini dia ada contoh kat sini ialah successor. Successor ialah selepas. Okey. Okey, contoh setting out dan excavation. Ini dia punya aktiviti nombor 1. Kalau kita tengok kat sini, successor adalah nombor 2. Maksudnya selepas excavation dan setting out, dia akan lakukan aktiviti nombor 2 iaitu footing. Selepas footing, successor dia adalah nombor 3. Selepas footing dia akan buat ground beam. Selepas ground beam dia akan buat 4,5. Bermaksud selepas ground beam akan berlakulah kerja-kerja slab dan kolom secara serentak. Kita ada slab kat sini, kita ada kolom kat sini. Tetapi selepas slab, kenapa dia punya successor tak ada? Sebab, kita tengok selepas ground beam, dia berlaku slab dan kolom secara serentak. Kalau tuan-tuan perasan, untuk slab, masa diperuntukkan hanyalah 1 minggu. Tapi untuk kolom, yang diperuntukkan ialah 3 minggu. Jadi contohlah, kita start buat hari Isnin, slab dan kolom dah siap.
So slab akan siap dahulu, kolom yang akan mengambil masa yang lebih lama. Sebab itulah successor untuk slab tiada. Jadi untuk kolom kita tengok juga successornya ialah nombor 6, iaitu roof beam. Dan selepas roof beam, serentak 7 dan 8, iaitu ikat batu-bata dan buat kerja M&E, dan seterusnya. Kita cuba tengok satu contoh di selepas ini, iaitu yang ini. Okay, ini adalah contoh gambar rajah, dalam bahasa mudah, gambar rajah aktiviti. Kita tengok dekat sini nyatakan task A, B, C, D sampailah J. Kalau kita tengok dekat gambar rajah ni, dia ada A sampai J, dan dia ada start dan ada end. Okay, kita try buat sama-sama. Contoh yang dekat sini, task A. Task A, ni task A. Predecessor. Siapakah predecessor? Seperti yang saya cakap tadi, predecessor ialah sebelum dia. So predecessor yang sebelumnya ialah start. Tapi dalam kes ni, start bukanlah aktiviti. So kita type, kita tuliskan dia benar lah, dia tak ada predecessor. Sebab start bukan aktiviti. Aktiviti yang pertama sekali dia akan mula ialah aktiviti A dan C. So selepas A, apa successor dia? Ialah I dan juga B. I dan juga B. Kita tengok aktiviti B. Predecessor dia ialah A dan successor dia ialah D. Senang je benda ni. Kita C pula, C. Mana C? Ni C. So predecessor dia ialah A ke? Nan pandai. Selepas dia ialah E. Dan D, kita D pula, D. Sebelum dia adalah B. Dan successor selepas dia adalah, ada dua kat sini, F dan G. Bagaimana pula dengan E? Betul? Sebelum dia adalah C, dan selepas dia adalah H. C, H. Dan untuk F, macam F ni kita tengok, F macam agak sukar sikit. Tapi jangan risau, kalau kita macam pening-pening, kita tengok dia datang daripada satu anak panah. So dia adalah D, dan dia keluar sebagai satu anak panah. So dia adalah J. Kita tengok dengan G, G pun benda yang sama. Dia datang daripada D, dia hasil dekat J. Tapi kalau kita tengok dekat J nanti, dia agak pening sikit lah. Kita tengok H dulu. H datang daripada E, keluar ke J. Okay. I. Kalau I pula, I kat sini, dia datang daripada A, dia pergi ke N. N. So saya tulis sini nan dahulu. Dan J, J dia datang pada mana J? J dia datang daripada, kalau awak susah tengok, kita tengok anak panah datang dari mana. Ada 3 anak panah yang masuk. So dia datang daripada F, G dan H. Dan dia selepas itu ialah dia N. So N saya tulis kat sini nan lah, sebab dia tak ada aktiviti. Jadi senang atau susah kalau kita nak buat macam ni? Senang kan? Sebab ini ada gambar rajah. Sekarang ni saya akan bagi satu latihan, iaitu kita bagi jadual, dan saya minta awak cuba lakarkan secara simple macam ni untuk pergerakan gambar rajah yang seperti ini. Contoh ini saya akan bagikan, ini adalah aktiviti dia A sampai I, dan ini dia punya predecessor. Dia bagi predecessor. Contoh kalau A clear side, predecessor dia tak adalah, kosong. B perform form work. So predecessor dia lah A. Jadi bermaksud aktiviti B sebelum dia adalah A. Jadi cuba buat aktiviti ini, dan cuba kita buat aktiviti ini, dan kita akan bincangkan aktiviti ini di dalam part 2. Jadi diharapkan semua happy dengan video ni, semua faham dalam video ini, iaitu penerangan basic tentang ADM. Selamat mencuba.